الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bertemu secara online dengan saya, itu ada juga secara offline dengan saya. Yang hari ini teknologinya begitulah, dipanggil teknologi hybrid, iaitu online pun ada, offline pun ada. Maknanya offline ni boleh bertemu lah, tetapi dalam menuntut ilmu yang sebenar-benarnya adalah secara macam ni, yang dipanggil seperti berdagu. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini insyaAllah dengan sedikit perkongsian tentang manisnya hijrah. Masih lagi dalam konteks ataupun bulan Ma'al Hijrah. Seperti mana yang pengerusi kita bagi tahu, hijrah itu adalah satu perpindahan. Maka sesungguhnya aku sedang menasihati kamu. Bukanlah bererti aku yang terbaik dalam kalangan kamu. Bukan juga yang paling solehah daripada kalangan kamu. Kerana aku juga pernah melampaui batas terhadap diriku sendiri. Seandainya seseorang itu hanya dapat menyampaikan dakwah apabila dia merasakan dirinya sempurna, nescaya tidak akan ada pendakwah di atas muka dunia. Maka akan jadi sikitlah orang yang akan memberi peringatan. Begitulah ada beberapa hujahan tentang hadis yang menceritakan kita ini tidak perlu nak merasa sempurna baru kita nak berdakwah. Maka dalam perjalanan kita ini, sambil kita nak berhijrah, sambil kita nak berdakwah, kita jalanlah dalam menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Maka pernah dengan keadaan tajuk manisnya, ataupun kita boleh kata manisnya hijrah ini, pernah tak kita terduduk seketika. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah suka sangat kepada orang-orang yang berfikir. Afala yatafakkarun. Adakah engkau berfikir, engkau bertafakkur seketika? Pernah tak kita duduk diam-diam? Kita tanya berapa umur? Contohnya kalau saya ni on the way nak masuk 4 series. Baru on the way. Kalau yang lain mungkin lepas saya ni mungkin baru nak masuk 20-an. Mungkin juga baru nak masuk 30-an. Saya dah nak masuk 4 series dah.
Maka bukanlah daripada tingkatan ilmu itu ataupun umur itu diukur kepada berapa banyaknya umur kita. Pernah tak kita duduk seketika tanya pada diri kita sendiri, bilakah kita ini akan jadi seperti ini sampai bila? Renung kita seketika. Sebab itu Allah memberikan kita akal. Allah memberikan kita kalbu, hati. Dalam hati kita yang paling dalam dipanggil lub, yang paling dalam. Maka ramai orang ada hati tetapi kadang-kadang hatinya tidak mudah tersentuh kerana tidak tersentuh pada lub. Maknanya hati kita ni ada lapisan dah. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Kalau betul-betul sampai menusuk dalam hati tu yang kita kata tu, sampai kadang-kadang boleh menangis. Kita pernah tanya tak, bilakah kita ini akan selesa dengan kehidupan kita? Adakah kita ingin sentiasa bergelumang, bergelimpangan terus-menerus dalam kelalaian? Menganggap sesuatu benda yang remeh kita lakukan hatta tentang dosa. Dosa yang ringan-ringan je. Sebab tu kadang-kadang alim ulama, ahli-ahli sufi kita, mereka ni dosa yang halus pun diorang tak nak buat. Diorang takut. Dosa yang makruh pun mereka tak nak buat. Sebab apabila kita sanggup melakukan dosa-dosa sekecil-kecil ni, insya-Allah boleh mengundang kepada dosa sebesar-besar dosa. Maka saat itu kita renung, apa yang akan kita tinggalkan kat dunia ini? Kita masih lagi leka dan lalai dengan dunia yang dipersembahkan di atas pentas. Siapa pelakonnya? Kita lah pelakonnya. Siapa direktornya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai satu pelakon yang duduk di atas pentas dan melakonkan watak-watak yang telah diaturkan oleh direktor kita. Contoh kalau kita tengok cerita Mak Kilau kan. Nak cerita pelakon dia yang bagus ke direktor dia yang bagus? Kalau nak kata cerita. Direktor dia bagus. Yang duk olah cerita tu sampai menjadi. Pelakon dia tak bagus mana pun. Tapi berjaya melakonkan watak sampai hidup cerita tadi tu. Kita kenal lah siapa direktor dia. Direktor dia tak masuk dalam cerita. Begitu juga kehidupan kita atas muka dunia ini. Kita sedang melakonkan watak siapa ni? Watak direktor suruh. Siapa direktor kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pelakon yang ada di atas muka dunia. Pentas yang selama ini kita nampak sebagai ada, hakikatnya tiada. Yang kita rasakan di dunia ini tempat untuk kita hidup kekal abadi. Sebenarnya hanya sementara. Yang kekal itu di akhirat yang sedang menanti. Di saat kita bergelumang dengan kelalaian, kita bergelumang dengan segala kemewahan, kita bergelumang dengan segala apa yang dipersembahkan sebagai ujian atas muka dunia ini, kain kafan kita sedang sedia ditenun oleh orang. Bermaksud semakin hari semakin dekat kita dengan kematian. Kematian ini pasti. Antara kita berhijrah atau tidak berhijrah, kematian itu akan sampai. Apabila jam bergerak, saat demi saat, minit demi minit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, di saat itu jugalah sebenarnya umur kita telah dipotong oleh Allah singkat demi singkat. Tetapi kita masih lagi tertipu dengan kelalaian dunia dah. Semua orang boleh ingat tarikh lahir. Tak ada orang boleh ukur tarikh kematian. Betul tak? Sebab tu tak sabar. Ni bulan berapa ni? Bulan 9. Oh, nanti bulan 9 birthday saya. Saya lahir. Semua orang ingat tarikh lahir. Yang paling kita takut bilakah tercatatnya tarikh kematian kita. Apa bekalan kita akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kita kena renung. Apabila kita nak rasakan kemanisan dalam berhijrah, hijrah yang bagaimana? Perpindahan kita setiap saat, setiap ketika. Daripada perkara yang tidak baik nak jadi baik. Yang kita panggil sebagai mujahadah nafsu kita. Contoh hari ni pukul 3.30 kena hari Sabtu duduk dekat surau, cuaca mendung. Rasa-rasa nak keluar rumah ke nak pergi surau?
Nampak? Cabaran. Tapi suruh buat kuliah. Kan tak pergi kan? Dia mulalah berbolak balik. Tetapi yang hadir pada hari ini semua pilihan Allah. Baik secara yang fizikal ataupun secara online. Sebab Allah kata, aku akan memberi peringatan saat demi saat kepada siapa saja. Kepada mereka yang Allah jadikan pilihan. Sebab itu, la in syakartum la azidannakum. Banyakkan bersyukur. Syukur, ya Allah, pilih kami, ya Allah. Orang mungkin sibuk dekat Sogo, orang mungkin sibuk dekat atas silam, orang mungkin sibuk menonton televisyen cerita hidupan. Tetapi Allah pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu Allah. Syukur dah. Yang duduk dengar-dengar je lah. Yang duduk bercakap ni yang penat. Tapi kadang-kadang yang lebih penat yang dengar dah. Kan? Itulah cabaran. Yang dipanggil apa yang kita korbankan ini je. Semua Allah pandang. Tidak ada Allah akan sia-siakan. Sebab apa kita nak bawa bekalan kita di depan Allah nanti. Maka kalau kita rasa kita ketika itu kita nak rasa macam jatuh. Kita kata, ya Allah, susahnya berhijrah, ya Allah. Aku setiap hari nak jadi orang baik. Selesai saja kita berdoa, ya Allah, santunilah lisan kami, elokkan perilaku kami, ya Allah. Anak datang buat perangai. Baru je minta. Kan kita kata, sikit je. Macam tu nak marah tak? Tapi itulah yang kita sedang lalui dalam fasa kehidupan kita. Lepas solat zuhur nak ada wirid, lepas wirid nak ada macam-macam kita nak buat. Lepas tu asar, lepas tu maghrib. Penat. Allah tahu wajah kita semua penat. Allah tahu kita sedang melawan nafsu. Allah tahu juga apa yang kita rasa. Semua Allah tahu. Tetapi Allah nak menitipkan pada kita apa? Hadiah yang kita sendiri tidak tahu betapa manisnya akan hadiah tersebut. Kecuali satu hadiah itu telah dirasai di alam dunia, iaitu apa dia? Nak dapat syurga. Syurga kita tak boleh rasa kecuali satu yang Allah bagi bocor pada kita. Soalannya dia kata apa? Ahli-ahli syurga itu terdiri daripada golongan yang masuk ke dalam taman-taman syurga. Apakah taman syurga? Majlis ilmu. Ini persiapan kita semua ni. Bila kita masuk nanti dekat dalam syurga, tak ada benda lain. Kita akan duduk berbilion, trilion tahun. Yang kita nak masa ketika itu hanya memandang wajah Allah. Sebab itulah syurga ada tingkat. Neraka juga ada tingkat. Tingkat itu diukur daripada mana? Daripada apa yang kita korbankan di dunia, di situlah tingkat kita nanti di akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok majlis-majlis ilmu macam ni, ramainya golongan-golongan yang nak mencecah 5 series, 6 series, 7 series. Betul tak? 50, 60, 70 tahun. Kenapa? Sebab dia rasa apa? Nak sampai dah ustazah hari kematian tak? Sedar. Tetapi Allah tidak menjanjikan kematian pada akhir hayat kita umur 50, 60, 70. Di manakah kesedaran anak-anak kita? Kerana mereka tidak merasai akan kemanisan penghijrahan itu. Maka kita tengoklah saat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia? Lahir saja kat dunia apa jadi? Anak yatim. Tak lama dah yatim piatu. Dan akhirnya dia berpindah ibu susuan ni, berpindah daripada satu ibu susuan, hidup kita tak teruji seperti baginda Rasulullah. Sehinggalah umurnya 8 tahun. Rasulullah berumur 8 tahun. Dia telah dijaga oleh siapa? Pakciknya Abu Talib. Duduk rumah berasingan sehingga umur 40 tahun baginda bersama dengan pakciknya. 40 tahun ketika itu turunlah perintah daripada Allah tentang Islam.
Maka apabila turunnya perintah Allah tentang Islam itu kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah menyebarkan Islam. Nak ajak. Kita tengok bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Ketika itu umurnya 40 tahun, pakciknya tadi wafat ketika umurnya 50 tahun. Maknanya 10 tahun baginda ini berdakwah. Sentiasa menyampaikan akan kebenaran dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua ni je nak cerita tentang tauhid. Maka ketika itu pakciknya yang duduk dengan berlainan rumah ini yang menjaga baginda Rasulullah tidak ada rasa hati untuk memeluk agama Islam. Namun pakciknya tidak menyekat. Nampak? Nak ceritakan sehingga akhir hayat pakciknya itu. Dah tahu orang kata kalau kita pergi hospital tu macam ni lah. Doktor kata apa? Panggil lah, dia kata adik-beradik, saudara mara, anak-anak datang. Doktor tak kata dia ni dah nazak dah. Dok, bahasa baiknya, bolehlah panggil ahli keluarga semua. Kita faham dah. Kalau doktor kata, mintalah mak ayah dia ke adik-beradik untuk datang. Tu tahu dah signal dah nazak. Maka ketika itu, dengar saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pakciknya di rumah telah terlantar, berlarilah baginda Rasulullah pergi di sebelah pakciknya. Duduk sebelah pakciknya, dia hanya cakap, wahai pakcik yang ku sayang, ikutlah aku lafazkan perkataan ini. Dua je hajah perkataan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua sahaja lafaznya saja. Kita hari ni, kita boleh cakap, boleh Ustazah, saya ikut, tak ada masalah. Nak ceritanya manisnya penghijrahan ini. Pakcik dia mampu sebut. Pakciknya memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bibirnya tidak terkata dengan kalimah tersebut. Sehinggalah pakciknya yang kesayangannya ini yang membelanya bermula daripada umur 8 tahun. Sehingga matinya pakciknya ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dapat menyebut dua kalimah tauhid. Selesai dia, pakcik dia pergi. Menangislah teresak-esak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah jenazah pakciknya. Seperti anak-anak kecil yang menangis. Berjujuran air mata Rasulullah bukan saja membasahi janggut tetapi membasahi seluruh wajahnya. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia tidak dapat mengislamkan orang yang dia sayang. Ketika itu Allah turunkan satu ayat. Dalam keadaan sedihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata apa? Wahai Muhammad, bukan engkau yang boleh memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang, tetapi aku. Untunglah kita hajar. Benda pertama kita mampu lafaz kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untung, syukur, rahmat. Yang kita takut hari ini, saat kematian kita, adakah lafaz itu kita mampu sebut? Wa na'udzubillah min dzalik. Ya mukallibal qulub, sabbik qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, Engkau mampu membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Yang kami paling takut hari ini saat kematian kami, ya Allah. Setara mana orang sayang kita aja sekalian. Paling kuat dia hanya boleh hantar kita sampai ke liang lahat. Ni orang paling sayang. Dah sayang dia buat apa? Dia kambus kita pula dengan tanah. Kemudian dia buat apa saja? Dia akan tinggalkan kita. Dia takkan duduk dekat kubur. Tak ada orang lagi berumah tangga kat kubur.
mereka akan balik terus meninggalkan kita. Tinggallah kita dengan amalan kita. Apa pegangan kita hari ini? Adakah Al-Quran itu mampu memberi cahaya dalam kubur kita? Adakah bacaan Quran kita itu mampu memberi jadi sahabat dalam kubur kita? Renung. Sebab itu hijrah ni bukan mudah. Orang hanya nak manis tu. Tak ada orang nak pahit. Siapa nak pahit? Tak ada orang. Perempuan kalau nak rasa kemanisan dapat payung emas, dia kena rasa pahit tu. Apa dia? Poligami. No. Dapat payung emas insya-Allah. Tapi pahit tak rasanya. Pahit. Tak semua orang boleh pegang. Memanglah kalau jadi nombor 2, nombor 3 tak apa Ustazah. Saya nak pegang payung emas. Siapa kata nak pegang payung emas tu senang saja. Siapa mampu jaga hati kita? Nak kata dapat payung emas itu tidak ada lafaz daripada mulut kita ini mencerca. Tidak ada mulut lafaz kita ada cemburu. Bukan senang. Berlaku pada dua-dua belah pihak. Baik belah suami, baik juga belah isteri. Suami seronoklah 2-3. Kita kata seronok tak tahu. Dia punya pening kepala tak tahu nak twist tang mana. Macam cerita P. Ramlee lah kan. Dia kata nombor 1. Kalau tak ada nombor 1, aku pergi yang nombor 2. Tak ada nombor 2, aku pergi nombor 3. Nak dapat manis kena melalui keperitan. Perit tak hari ni? Perit. Hari ni adalah fasa di mana kita menongkah arus. Ini fasa kita. Fasa bagaimana? Kita nak melawan arus dunia. Sedangkan dekat rumah kita itu telah diperhiaskan dengan segala-galanya. Televisyen. Di tangan kita dihiaskan segala-galanya. Hiburan dunia. Betul tak? Ada semua dekat hujung jari je. Janji ada internet. Okey jalan. Sebab itu hari ni kalau internet ni kacau kita, kita tak tentu arah dah. Betul tak? Kita akan mula marah apabila line internet mengganggu. Telah dipersembahkan di tangan kita. Hiburan kita dah ada dekat tangan. Nak lawan apa sebenarnya? Kita hanya mampu lawan nafsu. Musuh utama diri kita adalah diri kita sendiri. Sekiranya engkau inginkan, Allah permudahkan jalan. Tapi kalau engkau tidak ingin, Allah akan berikan pelbagai cabaran dan ujian. Maka setelah kita tengok tentang bagaimanakah kesedihan baginda Nabi SAW, sekiranya aja kita dah berada pada fasa ini, kita dah melalui peritnya, kita sudah tahu tidak ada penghujungnya, maka renunglah dan bersangka baiklah dengan menganggap segala keperitan itu akan Allah mudahkan hari hisapan kita kelak. Urusan kita Allah permudahkan. Kita renung diri kita. Pelbagai nikmat Allah bagi. Pelbagai rezeki Allah bagi. Pelbagai segala-galanya Allah bagi. Apa yang kita nak balas pada Allah? Adakah kita bawa nanti pergi menghadap Allah ini, kita dah kata kita berpuas hati? Ataupun masih belum? Belum lagi. Qiyamulai kita pun belum tentu seperti mana Rabiatul Adawiyah. Sedekah kita belum tentu lagi seperti Abdul Rahman bin Auf. Jihad kita belum lagi seperti Umar Al-Khattab. Bagaimana keadaan diri kita? Maka nak berhijrah ni, dia ada teknik. Bila dah berhijrah, macam mana nak kekalkan penghijrahan? Benda yang pertama, pilih sahabat yang baik. Sahabat ini apabila kita duduk rapat dengan dia, kita duduk borak dengan dia, kita duduk bercakap dengan dia, kita dekat dengan Allah. Ini sahabat. Kalau hajah semua belum ada, tolong cari. Penting sahabat.
Yang keduanya, bagaimana kita ini nak kekal dalam hijrah kita, kena ada ilmu. Mengajilah, tak terlambat lagi. Ada ilmu, mengaji perlahan-perlahan. Kaji. Ketahui siapakah Allah sebenar-benarnya. Mengaji bukan saja sekadar baca Al-Quran. Mengajilah kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab sirah, kitab fiqh. Ini wajib. Di mana sifat 20 Allah itu wajib diketahui. Maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita ini sempat mempelajari sehingga akhir hayat. Maka kita tengok. Pertamanya, apakah janji Allah untuk kita merasai akan kemanisan hijrah? Janji Allah kepada kita, pertama Allah akan janjikan syurga. Dalam surah Ali Imran ayat 133. Maka Allah yang pertama, Allah akan tujukan janjinya kepada orang yang bertakwa. Allah menjanjikan syurga seluas langit dan bumi. Maknanya Allah kata dalam ayat Ali Imran ayat 133 membawa maksud, dan bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, yang telah Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Minta pada Allah, moga Allah golongkan kita semua ini dalam golongan orang yang bertakwa. Orang yang bukan saja mendapat taufik, tetapi juga mendapat hidayah. Itu janji Allah yang pertama. Bagi janji Allah yang kedua, akan disempurnakan pahala. Kita tengok Allah kata dalam surah Ali Imran ayat yang ke-57, dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Orang zalim ni bukan kata orang kafir je, tetapi dia termasuk dalam golongan orang Islam. Orang yang tidak adil. Orang yang benci, ada sifat benci. Orang yang ada sifat prasangka buruk. Orang yang sentiasa ingin menjatuhkan orang lain. Orang yang sentiasa tamak akan dunia. Ini antara kategori orang-orang yang zalim. Maka kalau kita tengok dengan dua ayat ini, kita dah rasa tenang hati. Kita tak nak Allah ini tarik hijrah gitu. Kita tak nak Allah tarik akan kemanisan. Kalau baca Quran tu Hajah, nak rasa manis sampai mana? Baca Quran tu, sampai kita baca tu ibarat air liur kita ni bila kita telan macam rasa air kurma. Ibarat. Itu dah sampai kepada kemanisan. Kalau kita berzikir ni, kita berwirid, kita berselawat, sampai penuh mulut kita dengan air liur, bila kita telan air liur kita tu sampai mampu menghilangkan dahaga. Itu rasa manis. Sampai tahap itu kena latih diri. Dipanggil latih tubing. Kalau kita ini sering memberikan sedekah, bila kita bagi sedekah tu, kalau kita tak ada duit, kita sampai cakap apa? Aku nak bagi apa lagi yang boleh aku bagi? Sampai tahap itu nak rasa manis dia dalam bersedekah. Sebab kita tak tahu amalan kita mana yang Allah akan terima. Amalan kita yang mana yang Allah akan menyebabkan kita ini mendapat redha Allah, kita tak tahu. Maka kita kena banyaklah buat baik. Yang ketiga, Allah kata janji tambahan nikmat. Bagi orang yang berhijrah ni dalam surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah kepada Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur,
nescaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi Allah tambah lagi. Sekiranya kamu mengingkari nikmatku, maka akan kamu rasai azabku yang sangat berat. Kalau kita tengok ayat ini adalah ayat tauhid. Sebab kalau dalam surah Ibrahim, dia banyak menceritakan membina akidah dan tauhid kita. Allah cakap apa? Tak bersyukur, tenang je. Aku akan timpakan kepadamu azab. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita berhijrah, nak jadi baik. Yang pertama jadi apa je? Kawan-kawan baik kita dah tak ada. Betul tak? Dulu makan sepinggan, tidur sebantal, minum secawan. Kita berubah je pergi surau, pergi masjid. Dah tak ada dah. Betul tak? Tak ada dah. Mana pergi kawan kita tadi tu? Sebab dia panggil kita ustazah. Baru pergi dengan kuliah ustazah dah. Sebab Allah singkirkan mereka dalam hidup kita kerana Allah sayang akan diri kita. Itu sebabnya. Maka jangan bersedih hati. Bila kawan-kawan lama kita dah tak ada. Jangan nangis. Kan? Kita mesej dia tak balas, tak apa. Sebab Allah tahu kita di mana. Betapa Allah sayangnya kita Hajar. Sampai Allah letakkan kita dekat golongan yang Allah sukai. Walaupun kita tak suka golongan tersebut. Sampai tahap tu. Mungkin kita seorang isteri nak berubah. Suami tak nak berubah lagi. Kita dah dapat cahaya. Kita dah dapat detikan. Kita dah dapat ilham. Suami masih lagi nak berpoya-poya. Apa jadi? Kadang-kadang berlaku perpisahan. Maka jangan sedih dengan perpisahan tersebut. Sebab Allah kata apa? Aku akan tambah nikmat. Bukanlah kita minta berpisah. Ini contoh. Betul tak? Kadang-kadang dengan perpisahan itu juga yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Bila dah berpisah, barulah nak cari Allah. Baru nak mengaji. Kerana ujian itu sebab Allah sayang. Saya ambillah sikit kata-kata Ustaz Abid Liu. Kan dia selalu cakap, tak apa Allah sayang. Tidur tepi longkang pun, tak apa Allah sayang. Apa lagi? Kena cerai pun, tak apa Allah sayang. Betul tak? Cuma kita tak faham sayang Allah tu cara mana. Allah kalau sayang kita, Allah akan bagi ujian. Kenapa? Kita tengok bermulanya daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada kekasih teragung kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah mereka tidak diuji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia wafat tetap teruji. Sedangkan mereka di sisi Allah itu dimuliakan oleh Allah. Takkanlah kita ni seorang yang berkedudukan seorang hamba yang imannya tidaklah setinggi seperti para syuhada, para siddiqin, para nabi. Takkanlah tak boleh teruji sikit. Kan? Kita sentiasa dalam ujian. Kadang-kadang bila mana kita nak berubah, Allah uji kita dari segi apa? Kejatuhan. Daripada kita duduk tinggi melangit, ada pangkat, ada darjat, ada status, ada macam-macam, bom jatuh. Betul tak? Siapa mampu tolong kita? Walaupun kita bekas Perdana Menteri. Untunglah. Sebab apa? Allah suruh kita bertaubat di dunia lagi. Maka kita pandang semuanya ada hikmah. Apa lagi? Kadang-kadang bila kita nak berhijrah ni. Daripada ada harta yang banyak, Allah ambil harta kita. Daripada ada kesihatan yang baik sampai sakit terlantar. Itu semua hikmah Allah. Kerana apa? Allah sayang.
Pertama, sakit yang berlalutan lebih lama adalah tandanya Allah nak tingkatkan darjat kita di sisi Allah. Tapi kena ada redha dan sabar. Tu je. Saya ni Ustazah, sakit dah nak dekat 5 tahun Ustazah, tak pernah baik. Habis apa makcik buat? Makcik sabar je lah. Dah habis berubat, duit pun dah habis berubat dah Ustazah. Orang cakap kan? Nak tu je. Kalau saya renung kisah diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya teringat akan nenek saya yang sekarang terlantar. Terlantar 24, 24/7, duduk di atas katil. Tak boleh bangun. Ingatan Allah dah ambil. Bila saya tengok amalan dia waktu dia muda, nenek saya ni mengajar keluarga dia, anak cucu cicit dia dengan adab yang sangat halus. Kalau cucu dia pakai seluar jeans, cukup dia marah. Macam tu nenek saya. Kalau pergi rumah orang, nenek saya ni ajar, orang hidang makan, dia suruh kita angkat makanan ni bawa pergi dapur siap basuh. Kita duk tak nak. Betapa halusnya adab yang nenek saya terangkan buat cucu dan cicit. Saya ingat lagi, walaupun nenek saya sekarang dah terlantar, kata-katanya satu yang saya pegang. Dia selalu cakap. Dia cakap apa? Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Itu je. Nenek saya bukanlah orang yang kaya. Tapi saya ingat lagi, waktu dia muda dulu aja, ada orang kampung datang minta tolong. Anak nak pergi belajar. Orang kampung kan macam tu. Bila orang nak pergi belajar kan dia kumpul-kumpul duit kan. Hari ni ya ada beasiswa. Dulu tak ada tau. Nenek saya tak ada duit. Keluarkan gelang yang dia sedang pakai. Bagi kat orang sampai tahap itu. Saya ingat waktu saya kecil-kecil. Saya akan tersedar 2-3 pagi saya nampak nenek saya atas tikar sejadah. Tak pernah miss walau satu hari. Tetapi hari ini Allah tarik semuanya dah. Daripada tubuh badannya, kesehatannya, amalnya, semua Allah tarik. Terlantarlah dia di atas tilam. Tak boleh buat apa. Satu hari hanya boleh makan bubur 3 suap. Bubur 3 suap, lebih muntah. Susu hanya boleh lebih kurang 5-6 sedut je, lebih muntah. Bila kita renung, adakah Allah itu zalim buat nenek saya macam tu? Sebab Allah dah tahu. Allah sekarang sedang membuka kepada nenek saya syurga buat anak-anaknya yang berkhidmat untuk dia. Sampai bila? Akhir hayat ini. Bagi mereka yang ada ibu dan ayah, khidmat kita pada mereka je. Tak payah pergi ngaji pun tak apalah orang kata. Pergilah urus mak yang sakit. Tak payah buat amalan sunat pun tak apa. Jadi kita urus dia tanpa ada komplain kat mulut. Itu syurga kita je. Namun saya tak ada kedua-duanya. Baik mak, baik ayah. Saya tak ada kedua-duanya. Kenapa saya bergiat dalam dakwah? Sebab saya bukan seorang yang kaya untuk sentiasa bersedekah bagi kedua ibu bapa saya. Setiap kali saya melangkah hajah nak berdakwah, saya cakap pada Allah, jika ini amal baik yang kau terima untukku, ya Allah, berikan kepada kedua ibu bapaku. Itu saja yang saya mampu buat. Bagi mereka yang masih ada mak dengan ayah, itulah keramat hidup. Pergi jumpa mereka, mak doakan saya, mak. Itu je doa mustajab. Bila kita rasa manis, kita akan buat. Tapi bila kita rasa tidak ada manis, kita akan komplain. Bukan senang nak dapat syurga. Syurga itu terlalu mahal. Yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang telah habis
semuanya berkorban untuk Allah. Saya belum habis lagi. Banyak lagi masa saya kosong. Allah bagi saya cara untuk bercakap. Allah bagi saya sekelumit je ilmu untuk saya kongsikan. Takkan saya nak duduk rumah dah tidur. Takkanlah saya nak duduk rumah melayan anak saya. Walaupun saya ada 3 orang anak. Hari ni saya datang dekat sini, saya tinggalkan anak saya 2 orang dekat rumah. Saya berkorban. Walaupun orang kata Sabtu Ahad ni family day. Betul tak? Family day yang benda. Berapa puluh tahun nak family day? Betul tak? Apa yang kita akan bagi contribution pada agama. Sebab itu pada saya duit nombor 2. Nak panggil-panggil kuliah tak ada masalah. Ustazah berapa bayar? Infak. Dan hari ini terdetiknya satu ilham lepas saya solat duha. Alhamdulillah Allah bagi. Saya nak menyebarkan saya punya dakwah seluas-luasnya ke mana saja saya nak pergi. Tetapi saya ada sekatan. Khususnya dari segi kewangan. Saya ada komitmen. Saya berhijrah dulu pun banyak hutang saya tak settle lagi. Hari ni bank kejar. Komitmen kita, komitmen saya tu banyak. Macam mana nak bayar? Maka Allah berikan sedikit ilham, detikkan. Saya buka satu jihad. Siapa yang nak join boleh join bersama-sama dengan saya. Saya buka satu lot RM50 sebulan untuk teruskan dakwah. Yang pergi dakwah saya, puan-puan tak ikut pun tak duduk di rumah. Tapi pahalanya sama. Saya akan terus get. Macam mana pun saya akan terus. Sebab kadang-kadang saya pergi ceramah, mereka tidak ada peruntukan untuk penceramah. Saya masuk je. Bukan tak masuk. Ada dana, saya jalan. Sebab minyak kereta saya isi pakai minyak. Dia tak isi pakai air hujan. Betul tak? Kadang-kadang kata tak apa. Siapa yang nak bersama-sama dengan saya, insya-Allah. Janji Allah. Bukan saya buat untuk diri saya, tidak. Saya buat hanyalah untuk kita semua. Bila dengan tajuk hijrah ni, ini kali ketiga saya urai tentang hijrah. Sebenarnya bukan nak mentarbiah yang bahagian hadapan. Mentarbiah saya. Bagaimana saya nak berhijrah. Jadual saya kalau saya tengok je banyak kosong. Sebab tu tiap-tiap malam saya cuba. Kalau tak ada musyarakah lain, saya akan online secara Zoom untuk buat kuliah. Tidak ada bayaran. Tak ada bayaran pun. Masuklah. Saya akan sharekan link. Siapa yang nak masuk dalam grup saya, nanti tinggalkan nombor telefon saya masukkan. Masuklah dalam tu. Macam-macam kuliah. Percuma je masuk je. Tak faham tanya. Dulu saya tak ada online-online. Kalau saya offline ya tak ada. Sekarang tak ada. Kita buat dengan online. Supaya dapat memberi kepada semua. Apa yang saya tinggalkan kepada anak, cucu, cicit kita. Betul. Maka dalam penghijrahan ini nak rasakan kemanisan, ingat kepada Allah menurut satu tafsir. Yang dia kata, mengingati Allah pada ayat ini dilakukan melalui lisan dan berzikir. Melalui hati untuk mengingati kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Mahupun melalui fizikal yang mentaati Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepada Allah, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepadamu. Itu je Allah nak. Minum air ingat Allah, solat ingat Allah, duduk dapur masak ingat Allah. Semua ingat Allah. Macam mana cara dia? Ada teknik dia. Maka Allah cakap apa? Allah janjikan kepada kita manisnya dalam hijrah, Allah akan kabulkan doa. Sebab tu kita jangan risau. Ustazah, orang tu saya tengok solat tak jaga, aurat tak jaga Ustazah, tapi rezeki melimpah ruah.
Saya duk jaga solat ni Ustazah, bangun pagi-pagi mulai bekak bicik mata Ustazah, zikir sampai putus tasbih Ustazah. Macam ni kat lagi ujian. Betul tak? Kita tertanya-tanya. Jawapannya adalah Allah berikan kepadanya itu sebagai istidraj. Wa na'udzubillah min dzalik. Ni kita tak nak. Allah bagi nikmat pada kita, kemudian kita lupa akan Allah. Ini yang paling ditakuti oleh golongan-golongan sufi. Golongan-golongan orang yang beriman, dia takut. Bila nikmat datang banyak kepada dia, dia dah mula takut. Dia takut Allah cabut kemanisan dia. Sebab itu golongan-golongan sufi ini, dia tidak takut dengan godaan nafsu. Dia boleh tahu, ini goda nafsu ni aku boleh lawan. Dia tahu godaan iblis dan syaitan. Dengan amalan-amalan dia, dia tahu ini godaan iblis dan syaitan. Dia boleh lawan. Yang dia cukup takut adalah dengan nikmat Allah. Sebab itulah kadang-kadang kita ni kan, tak ada jawatan senyap, baik. Ada jawatan tengok jadi apa? Apa? Ada belang. Kuda jadi belang. Dan itulah ayat. Betul tak? Maka inilah antara perjuangan kita. Pilih sahabat baik-baik. Sebab tu kawan saya bukan muda-muda. Kawan-kawan saya semua makcik-makcik. Sebab makcik-makcik ni dia ingatkan kita pada Allah. Kerja dia ingat mati je. Kita barulah nak lara sikit kan. Dia dah ingat. So apa dah ni tak semayang lagi ke? Kata kan. Carilah kawan yang macam tu. Kita ni solat ni memanglah masanya panjang. Tapi jangan hujung-hujung. Ni part solat pula. Maka insya-Allah Allah janjikan kepada kita kehidupan yang baik. Baik dari segi mana? Baik yang tidak terfikir oleh kepala otak kita. Kita rasa kehidupan kita baik adalah rumah besar, kereta besar, apa lagi? Sofa besar. Tu kita rasa kehidupan baik, betul tak? Tidak di sisi Allah. Sebab itu Rasulullah SAW dia minta kepada Allah. Ketika mana Jibril datang persembah kat dia. Wahai Muhammad. Dia kata, engkau nak tak gunung tu aku jadikan ianya sebagai emas? Nak? Boleh bertukar? Apa Muhammad jawab? Aku tidak mahu. Tapi cuba kita hari ni. Nak Allah. InsyaAllah ini laju sikit kita dakwah. Tak ada. Sebab itu golongan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya adalah anak-anak yatim piatu. Sebab tu jumpa anak yatim minta pergi usap kepala dia. Usap kepala tu agak-agak lah. Jangan sampai tersengit-sengit rambut orang. Nak ambil berkah ni anak yatim. Pergi usap sampai tudung orang tu tersengit. Rambut orang tu keluar. Tak boleh lah. Sekadar. Untuk kita ambil berkah. Kita rasa anak kita tu untunglah. Kamu untunglah ada mak ayah. Kita salah. Yang untung orang yang tak ada mak ayah. Nampak? Beza tak? Karamah anak yatim ni. Sehingga Allah keluarkan hadis, jangan kau, Allah berfirman, jangan engkau makan harta anak-anak yatim. Betapa ramainya orang makan harta anak yatim hari ini. Betul tak? Kemudian Rasulullah kata apa? Golongan yang kedua mulia adalah golongan-golongan yang hidup mereka adalah susah tetapi dia reda atas takdir Allah. Ini golongan mulia. Tapi makcik-makcik ni janganlah kejap lagi balik rumah jual segala rasa. Saya bang nak hidup miskin lah lepas ustazah tak ni. Dok, yang ada biarlah. Tapi jangan tambah. Dah tak? Tak payah tambah-tambah, dah cukuplah ni bang, sofa kita dah besar ni, okeylah tu bang. Walaupun niat saya ada nak beli sofa lain, tak apalah bang. Kita pakai je lah ni bang. Betul tak? Nak sofa besar-besar, buat apa? Nak katil hebat-hebat, buat apa? Tidur pun sakit belakang. Semakin kita berumur, makin sedap tidur atas bawah ni tau. Kita tengok nenek-nenek tidur lah atas katil, mau tak nak, sakit tulang belakang lah. Kenapa? Allah mula tarik nikmat. Itu dia. Yang sedapnya tidur tak hangguk-hangguk. Tak? Itu sedap. Cuba kita cakap, jom lawan, tidurlah betul-betul bang. Dia baring, dia bangun. Betul tak? Betul tak? Sebab Allah dah mula menarik segala nikmat dunia.
Itulah kita. Sebab itulah umur kita ni semakin hari semakin perasan tak badan kita ni dah makin hari makin bongkok. Janganlah marah. Osteoporosis lah, tulang tak betul lah, alignment sengit. Tidak. Sebab apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia ini, dia apabila dia tegak, makin lama dia membongkok. Kenapa? Jasad kita dijadikan daripada tanah, dia sudah tidak sabar tersembam ke tanah. Itu ibarat dia. Tapi janganlah pula tak minum susu. Ustazah kata macam tu, dah lah bang, saya tak payahlah minum susu kan, repot tulang kan, saya lagi salah. Ini masuk bahasa ibarat. Ya, maka kita faham. Apa lagi yang kita nak faham dengan akan dunia ni? Dulu jalan jauh seronok, sekarang tak boleh. Apa-apa cari kursi. Tak larat dah mak nak jalan jauh. Allah tarik nikmat dah. Pergi mana-mana kalau golongan orang yang dah berumur ni, dia tanya bila nak balik. Betul tak? Apa perkataan bila nak balik? Rasa-rasa macam nak balik rumah tak? Nak balik alam barzah. Nampak? Itu kata simbolik. Kita je tak perasan. Pergi rumah menantu. Baru dia sampai janji 7 hari nak duduk. Hari ketiga, mak nak balik lah. Dia dah mula buat perangai. Dia dah mula dah. Menantu, bukan ke mak kata nak duduk 7 hari? Mak sabarlah dulu. Dah tak boleh. Hati dah tak tentu arah. Betul tak? Entahlah. Mak ingatkan kambing kat kampung. Bila pula mak bela kambing? Mak tak ada kambing. Yang dia risau kambing orang sebelah. Bukan. Dia nak balik rumah. Dia nak akhir hidupnya dengan rumah. Walaupunlah rumah dia tu, kalau kita naik tu, kalau tengok daripada jauh, biar betul kan. Sengit rumah mak ni. Jomlah mak duduk dengan saya mak kat Kuala Lumpur. Rumah saya bilik ada 30. Mak ambil lah 1 bilik. Contohlah kan, nak tunjuk kaya sangat. Pembantu rumah saya mak ada 7 orang. Mak tak payah buat apa-apa mak. Mak nak ke? Dia nak juga rumah. Buruk dia tu. Itu fitrah kita. Fitrah manusia akhirnya dia akan kembali pada fitrah yang asal. Apa fitrah asal kita? Daripada roh kita datang kepada roh kita akan kembali. Sebab itu apabila telah sampai separuh umur, hati dah terdetik lah. Nak kena pergi belajar lah. Tak. Rasanya macam nak kena, dia ada rasa. Itu tanda fitrah dah mula nak kembali sebelum dia kembali kepada yang hakiki. Untunglah ada kuliah tiap-tiap bulan. Tu pun lama. Hari ni sedar nak jumpa lagi saya, insya-Allah lagi 30 hari. Takut-takut hilang dah. Nanti kita aturlah cara macam mana. Tak. Jangan lepaskan diri kita ini dibelenggu oleh nafsu kita sendiri. Nafsu ni jahat. Hari ni dia angguk-angguk. Semua duk pakai angguk. Keluar saat lagi kena biru, jilang angguk. Sebab manusia ini memang macam tu. Imannya turun dan naik. Sebab menunjukkan akan kelemahan dirinya. Bila dia sedar diri dia lemah, dia kena buat apa saja? Dia kena bergantung kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diri kita. Bila kita tahu kita tidak sempurna, solat pun belum tentu khusyuk, ustazah. Sebab tu lepas solat kita istighfar. Sebab yang sempurna itu Allah. Kita tak sempurna lagi. Itu maksudnya. Maka dalam kemanisan kita berhijrah ini akan dilalui dengan onak dan duri. Rasa sakitnya tuh di sini tu biasa. Tahanlah sikit. Sehingga kita dapat rasa manis. Manisnya bila? Bila tak dengar kuliah, rasa macam tak sedap. Bila tak pergi masjid, rasa macam lain macam. Bila tak berzikir, rasa macam tak berapa nak sempurna. Ibarat seperti makan tak minum air. Macam tu, kena latih to be diri kita. Maka itulah yang dikatakan antara kemanisan hijrah kita. Maka teruskanlah bersama-sama. Bukan seorang-seorang. Seorang-seorang tak boleh, terkulai kita. Bersama-sama dengan seluruh yang sedang nak berhijrah juga.
Tak mampu hijrah dari segi kewangan, hijrahlah dari segi kudrat. Tak mampu hijrah dari segi kudrat, hijrahlah melalui doa. Kan? Banyak kan? Banyak kan amalan-amalan sunat. Dah wajib ni saya rasa dah yakin dah ni. Yakin dah sangat ni, wajibnya dah sempurna. Betul tak? Kalau boleh pergi musafir tu, tak nak jamak Ustazah. Acik tak boleh betul lah jamak. Acik nak solat biasa. Maknanya dia dah rasa lekat dah. Sedangkan jamak itu hadiah daripada Allah, betul tak? Tapi tak boleh, acik tak boleh. Acik tak reti tau. Dia berasa. Betapa manis dia dah lekat. Maksudnya begitu. Akan amalan-amalan kebaikannya itu. Tak salah. Tak ada salah pun. Tapi Allah dah bagi hadiah tu, ambil lah. Maksudnya begitulah. Kan ada orang dia tak boleh. Tak boleh acik macam ni. Acik di mana-mana pun Zaza. Pergilah sampai Pakistan pun. Macam kita ni pengurusi Pakistan. Nak cari nasi juga. Saya cakap. Pergilah mana pun. Amsterdam sekalipun. Belasan juga dia cari. Tak? Itulah kehidupan kita. Jauh mana pun kita pergi, kita akan kembali balik pada asalnya. Maka janganlah sombong, jangan takabur. Maka akhirilah hidup kita ini dengan kemanisan-kemanisan taman-taman syurga. 3 jam dengan kuliah, yang penat penceramah. Yang kita penat juga, penat apa? Kali pertamanya penat. Penat lagi, penat kali kedua. Penat kali ketiga. Penat sungguh. Tetapi dalam tidur kita tu Hajar, ada satu makhluk yang Allah ciptakan, iaitu malaikat yang akan sentiasa berdoa buat kita. Itulah dia. Duduk je lah dalam majlis ilmu. Sepanjang-panjang. Bila kita rasa resah dan gelisah, banyakkan dengan ceramah. Kadang-kadang kita ngaji pun resah juga. Sebab tak sampai. Banyak dengan ceramah. Hari ni banyak dekat YouTube pun banyak. Belajarlah perlahan-lahan untuk kita rasakan akan kemanisan apabila berhijrah. Sekadar itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf di atas salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang datang daripada saya sendiri. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk teruskan. InsyaAllah.